Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallimu taslima, amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah tuan-puan semua, pada pagi yang berbahagia ini ya, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi hari ini merupakan siri kita yang ke-34 tuan-puan ya, yang akan kita bincangkan berkenaan dengan teknik hadam dan faham kata dasar Al-Quran, insya-Allah ya. Okey, baik. Pada pagi hari ini ada Puan Syamsiah, Puan Zahara, kemudian ada Puan Hamidah, Puan Hamidah Osman, kemudian ada Puan Hamidah Zakaria. Okey. Kepada tuan-puan yang sudah berada di dalam kelas kita pada pagi hari ini, cuba tuan-puan tuliskan dulu di ruangan komen bagaimana suara saya jelas ke tidak di tempat tuan-puan. Silakan tuliskan dulu. Dipersilakan tuan-puan. Kepada tuan-puan yang sudah berada di dalam kelas kita pada pagi hari ini ya. Macam mana tu? Semuanya okey ke tak okey? Semuanya jelas ke tak jelas? Suara saya yang paling penting tu. Suara saya dengar ke tidak tuan-puan? Silakan tuliskan dulu. Silakan tuan-puan. Bagaimana tuan-puan? Okey ya? Puan Safiah Putrajaya okey Ustaz? Okey, baik. Jelas ya? Itu yang paling penting, suara tu. Okey, baik. Jelas. Okey, baik. Kalau jelas, kita mula kelas kita pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Apa khabar tuan-puan semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan okey. Dan semoga kelas kita pada pagi hari ini tuan-puan berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir kelas, insya-Allah tuan-puan ya. Di pagi yang penuh berkah ini, Jumaah Mubarakah, insya-Allah. Baik tuan-puan, saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Selamat datang di dalam kelas kita. Pada pagi hari ini insya-Allah saufa nastamir dirasana wa fi hadzal yaum insyaallah nahnu fi as-safhah yakni Saminah wa khamsun. Kita pada muka surat yang ke-58 insya-Allah ya. Muka surat 58. Baik tuan-puan ya. Okey. Pagi ini kita teruskan tanpa melengahkan masa tuan-puan, sebab masa kita memang dah tak banyak kan. Okey. Okey ya. Tulis dulu di ruangan komen tuan-puan, dah sedia ke belum? Tulis dulu, silakan. Dah sedia ke belum tu? Ramai ya. Ada Puan Nurziani, Puan Umi Kalsum, Puan Salmah, Puan Khaulah, kemudian ada Puan Aisyah ya, Puan Fauziah Talib. Okey. Silakan. Okey. Ada? Dah sedia ya? Baik tuan-puan, pagi ini kita masuk berkenaan dengan
perkataan-perkataan yang tak punya kata dasar. Dan pagi ini kita bincang an pula. Kita bincang an. An ya. Nah, an tuan-puan. Okey, fokus tuan-puan. Nah, perkataan an ini tuan-puan ialah perkataan haraf. Bukan isim, bukan fa'il. Dia ialah perkataan haraf. Okey, boleh ya? Nah, tuan-puan fokus ya, tengok betul-betul. An di dalam kitab kita itu terjemahannya dua. Betul kan? Ada terjemahannya bahawa, ada terjemahannya bahawa, dan ada terjemahannya iaitu. Nampak ya? Okey. Fokus, tuan-puan tengok. Ada terjemahannya bahawa, ada terjemahannya iaitu. Dua terjemahan tuan-puan itu bermakna ialah memang an itu dia ada lebih daripada satu jenisnya itu. Okey? Nah, jadi tak sama. An bahawa itu tak sama dengan an iaitu, tak sama. Boleh tuan-puan ya? Nah, an bahawa itu disebut dalam istilah bahasa Arabnya an masdariyah. An masdariyah. An masdariyah. Okey? Sementara an yang terjemahannya yaitu dalam istilahnya disebut an tafsiriyah. Dia tak sama. An tafsiriyah. Ini akan kita bincang dulu di awal kelas kita pagi ini. Kalau masa banyak, saya akan habiskan. Kalau masa tak banyak, kita bincang an dululah. Boleh tuan-puan ya? Okey. Jadi, an kalau terjemahannya bahawa, itu namanya masdariyah. Kalau an terjemahannya yaitu, atau yakni, yaitu, ataupun dalam Al-Quran banyak diterjemahkan yakni, itu namanya an tafsiriyah. Jelas ya? Boleh tuan-puan ya? Nah, sekarang tuan-puan tengok. Fokus. Apa beza an masdariyah dengan an tafsiriyah? Kan itu yang menjadi masalah kita sekarang. Kalau tak ada terjemahan, ini ada terjemahan, okeylah kita tahu bahawa an masdariyah tu bahawa. Kalau an tafsiriyah itu yakni, iaitu terjemahan. Tapi kalau tak ada terjemahan, kalau kita baca Al-Quran tak ada terjemahan, bagaimana cara kita mengetahui kalau an itu an masdariyah atau an tafsiriyah? Ini akan kita bincang. Boleh ya? Nah, sekarang tuan-puan tengok. An masdariyah. An masdariyah. Nah, kita tengok dulu tanda-tanda an masdariyah tu. Boleh tuan-puan ya? Nah, di dalam ayat an masdariyah itu akan menyebabkan fa'il selepasnya. Okey, setelah an itu kebanyakannya fa'il lah. Ya, memang an masdariyah itu nanti dia akan menyebabkan perkataan fa'il setelahnya itu i'rabnya nasab. Nasab. Nasab tuan-tuan. Dan tanda nasab itu akan tuan-puan nampak, ya, i'rab nasab itu akan tuan-puan nampak nanti pada fa'il mudhari'. Pada fa'il mudhari'. Jadi kalau tuan-puan jumpa pendek katanya, ya, ataupun singkat ceritanya, kalau tuan-puan jumpa an, selepas ini misalnya ada fa'il mudhari'. Fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' ni kan boleh berubah-berubah. Boleh kadang-kadang baris depan, kadang-kadang baris atas, kadang-kadang hujungnya baris mati. Atau dalam kitab kita sudah disebutkan kadang-kadang marfu', kadang-kadang mansub, kadang-kadang majzum. Ya kan? Nah, ketika selepas an ini fa'il mudhari'nya iaitu ialah mansub. Mansub tu baris atas. Baris atas fathah.
Okey. Maka an ini terjemahannya bahawa, atau disebut an masdariyah. Itu cara ringkas lah. Cara ringkas. Boleh? Jadi an itu, an masdariyah itu dia setelahnya ada i'rab, ada mahal i'rabnya. Maksudnya setelahnya itu akan nasab lah. Kalau fi'il mudhari' mansub dia. Kalau fi'il madi dia tak akan berubah dia. Sebab fi'il madi itu mabni. Okey, boleh tuan-puan ya? Tulis dulu. Jelas ke tidak an masdariyah? Tulis dulu. Kenapa namanya masdariyah? Itu perbincangan yang panjang. Tapi yang jelas ini dulu ditengok. Tulis dulu di ruangan komen. Jelas ke tidak? Sila. Itu an masdariyah tu. Jelas ya? Okey. Mantap? Okey. Jelas insya-Allah tuan-puan ya? Okey. Mantap. Okey. Terbaik, luar biasa. Nah, okey. Jadi, an masdariyah tu begitulah. Nah, kemudian saya padam yang ini tuan-puan ya. Saya padam. Nah, kemudian itu tanda yang paling kita nampak lah. Tanda yang paling kita nampak. Nah, kemudian an masdariyah ini dia sebagai apa namanya? Dia tak boleh maksudnya dia sebagai pelengkap juga dalam ayat. Maksudnya an masdariyah ini kalau tak ada dia nanti, kalau misalnya dihilangkan an masdariyah itu, ayatnya tak boleh difahami, tergantung. Okey, boleh ya? Misalnya uridu an ashraba. Uridu an ashraba. Uridu an ashraba. Tuan tengok. Nah, uridu tu saya ingin, aku ingin. Uridu. An ashraba. An ashraba tu, ashraba minum. Okey ya, uridu an ashraba. Uridu an ashraba. Tuan-tuan tengok, ketika an ashraba ini tak ada, maka ini tak boleh difahami. Tak sempurna lah dia. Saya ingin. Ingin apa? Tak tahu. Tak tahu kan? Tak ada kan? Uridu, aku ingin. Aku ingin apa? An ashroba, minum. Aku ingin minum an ashroba. Makanya an ashroba ini dia tak boleh dihilangkan dari ayat. Maksudnya kalau dia tak ada, kalau ini kira-kira kita tiadakan, ini tak boleh difahami. Nah, dalam ayat an ashroba ini, aku ingin minum. Maknanya an ashroba ini dia menjadi maf'ulun bi. Jadi adalah kedudukan dia dalam ayat. Begitu. Boleh tuan-puan ya? Okay. An ashroba ini jadi maf'ulun bi. Saya nak, apa yang saya nak? Minum. Minum itulah jadi maf'ulun bi-nya. Okey. Boleh ya? Nah, ini kenapa boleh jadi maf'ulun bi? Ini sebenarnya perbincangannya panjang. Sebab ini menjadi masdar muawwal, disebut masdar muawwal. Tapi tak perlu tuan-puan pening-pening. Yang penting tuan-puan nampak itu intinya. Kalau an ashroba ketika dihilangkan dari ayat ini, tak dapat difahami dia. Mantap. Tulis di ruangan komen, faham ke tidak? Sila tuliskan. Sebab nanti kalau kita belajar masdar muawwal tu apa pula, nanti pening. Yang penting nampak itu. Makanya fi'il mudhari' selepasnya ini mansub nih. An ashroba, bukan ashrobu, ashroba. Faham tuan-tuan ya? Okey. Saya menyampaikan yang tak terlalu tak terlalu rumit-rumit.
Nanti pening pula kan. Yang penting tuan-puan nampak bahawasanya itulah an-masdariyah tu, terjemahannya bahawa. Faham ya? Nah, insyaAllah mudah tuan-puan. Nah, sekarang kita masuk an-tafsiriyah. Sekarang kita masuk an-tafsiriyah. Saya padam yang ini ya. Saya padam yang ini. Nah, sekarang kita masuk an-tafsiriyah. 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 Nah, an-tafsiriyah terjemahannya yaitu atau yakni. Boleh tuan-puan ya? Yaitu atau yakni. Tak perlu Puan Maslina an yang tadi kalau uridu an asyroba. Kalau diterjemahkan perkata ya bahawa terjemahannya. Tapi kalau terjemahan dalam ayat tak perlu diterjemahkan. Puan Maslina ya, saya nak minum. Macam tu saja. Yang tadi. Nah, sekarang an-tafsiriyah. Okey, tuan-puan tengok fokus ya. An-tafsiriyah fokus ya. Nah, yang mesti tuan-puan faham, an-tafsiriyah ini dia tidak merubah. Tak merubah. Jadi kalau ada fi'il selepas an ini, dia tak akan menyebabkan fi'il itu mesti mansub, tidak. Kalau ada fi'il mudhari' selepas an itu, dia tidak mesti mansub. Jadi dia tak merubah. Beza dengan an masdariyah. Kalau an masdariyah selepasnya mesti fi'il mudhari'nya mansub. Okey? Tapi kalau an tafsiriyah tidak merubah. Nah, apa fungsinya di dalam ayat? Fungsinya di dalam ayat untuk menjelaskan. Untuk menjelaskan atau tafsir. Makanya namanya tafsiriyah tu. Dia untuk menjelaskan. Okey? Boleh tuan-puan ya? Dan yang mesti tuan-puan faham, an-tafsiriyah ini dia akan terletak setelah ayat yang sempurna. Saya ulang sekali lagi. An-tafsiriyah ini dia terletak setelah ayat sempurna. Dia hanya untuk menjelaskan saja. Boleh tuan-puan ya? Nah, contoh. Sekejap tuan-puan. Dalam kitab tu sudah dituliskan sebenarnya. Ada contohnya. Tapi kita buat contoh yang lain ya. Misalnya kita ambil. Saya padam yang bawah ya. Saya padam yang bawah. Misalnya contohnya amartuka. Amartuka. Contoh. Anizah. Ani an asalnya ya, tapi kerana tak boleh dibaca nanti. Anizhab. Anizhab ilal masjid. Contoh. Ni. Tengok tuan-puan ya. Okey. Amartuka anizhab ilal masjid. Ini tentu dibaca baris bawah kan. Sebab dia tak boleh dibaca an ini. Kalau kita paksa dia di an kan. Macam mana nak baca ni? Tak boleh baca. Bagi baris bawah. Amartuka. Aku perintahkan engkau. Amartu. Aku perintahkan engkau. Aku perintahkan engkau. Okey, aku perintahkan engkau. Aku perintahkan engkau. Anizhab ilal masjid. Apa? Yaitu. Ini menjelaskannya, penjelasannya. Menjelaskan apa? Izhab ilal masjid. Anizhab ilal masjid. Pergilah ke masjid. Izhab ni kan fi'il amr. Pergilah ke masjid. Jadi ini sebagai penjelas ini.
Sebagai menafsirkan, aku perintahkan engkau, yaitu pergilah ke Mesir. Jadi an di sini bukan bahawa pergilah, bukan. Jadi ini namanya an tafsiriyah. Banyak dalam Al-Quran ada, tuan-puan akan jumpa nanti. Boleh tuan-puan ya? Nampak tuan-puan? Beza an masdariyah dengan an tafsiriyah. Jauh bezanya. Dan yang paling jelas itu dari segi terjemahannya. Jangan terjemahan bahawa pula. Ini bukan masdar. Bukan masdariyah, tapi tafsiriyah. Oke, boleh ya? Nah, contoh dalam ayat Al-Quran, dalam apa namanya? Dalam kitab kita ada. Dalam Al-Quran yang lain ada juga. Nah, misal tuan-puan tengok ya, fokus tuan-puan. Misalnya kita ambil dalam surah Al-A'raf. Wa auhayna, ya. Wa auhayna. Salah silap. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asa. Wa auhayna ila Musa. Ila Musa an, ya, an alqi 'asa. An alqi 'asaka. Oke. Fa'idha hiya. Fa'idha, ya, sekejap tuan-puan ya. Fa'idha hiya talqafu ma. Oke ya, talqafu ma yu'faku. Yu'fakun. Ya. Ma ya'fakun. Ya'fakun. Oke, nah sekarang tuan-tuan tengok. Tengok ya, Ustaz bagi contoh guna fa'al mudhari' Ustaz. Tengok dalam Al-Quran ya, buat khaulah ya. Oke. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asaka. Oke, wa auhayna ila Musa an alqi 'asaka. Ada an di sini. Ada an di situ. Tuan tengok ya. Nah, wa auhayna. Kita tengok. Auhayna ini saya nak tanya kepada tuan-puan dulu. Auhayna tu fi'il madhi atau mudhari'? Cuba jawab dulu. Silakan. Auhayna tu fi'il madhi atau mudhari'? Silakan. Auhayna. Fi'il madhi atau mudhari'? Oke. Fi'il apa? Fi'il apa tuan-tuan? Nah, dia fi'il apa? Dia fi'il madhi lah. Dia ikut patternnya af'ala. Af'ala. Auhayna. Af'ala. Auha. Oke ya, af'ala. Oke, fi'il madhi. Na yang ada di hujung sebagai apa? Tuliskan. Na yang ada di hujung sebagai apa? Tulis. Sila tuan-puan. Na yang ada di hujung sebagai apa? Ada fi'il madhi bersambung dengan na. Sebelumnya baris mati. 100% jadi apa na tu? Nah, ya, tu dia. Kalau jumpa fi'il madhi hujungnya ada na, sebelumnya baris mati, itu 100% na-nya jadi fa'il. Auha.
mewahyukan. Mewahyukan. Auha, mewahyukan. Maknanya yang mewahyukan siapa? Kami itulah. Kami itulah yang mewahyukan. Nah, okey. Jadinya wa auhayna, dan kami wahyukan ila Musa, kepada Musa. Okey. An alqi asoka. An alqi. Alqi itu apa tuan-puan? Alqi itu ialah fi'il amar, lempar. Lemparlah asoka. Aso, tongkat. Ka, engkau. Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparlah tongkat engkau. Agak-agaknya an ini tuan-puan, an masdariyah, an tafsiriyah. Tulis. Sila. Agak-agaknya an ini an masdariyah atau an tafsiriyah. Sila. Tuliskan, sila tuan-puan. An masdariyah atau an tafsiriyah? An tafsiriyah. Nampak? Okey ya. Mantap tuan-puan ya. Dia menjelaskan wa auhayna ila Musa, dan kami wahyukan kepada Musa. Itu kan sudah sempurna sebenarnya. Dan kami wahyukan kepada Musa. An alqi asoka, ini menjelaskannya. Jadi sebagai penjelasnya, lemparlah tongkat engkau. Itulah dia, inilah dia sebagai penjelas daripada auhayna. Apa yang diwahyukan tu? Ini penjelasannya. An alqi asoka, yaitu lemparlah tongkat engkau. Okey, boleh ya. Jadi annya an tafsiriyah. Jangan pula terjemahannya bahawa lemparlah tongkat engkau. Yaitu, yakni. Nampak tuan-puan ya? Nah, tulis dulu di ruangan komen. Nampak ke tidak ni? Sila tulis dulu. Nampak ke tidak? Kebanyakannya dalam Al-Quran setelah an tafsiriyah ini fi'il amar. Kebanyakanlah setelah an tafsiriyah itu fi'il amar. Kebanyakan. Nampak tuan-puan ya? Okey. Nah, kita lihat lagi. Ada lagi perkara yang menarik di sini. Baru nampak, kata Puan Azimah. Nah, sekarang tengok tuan-puan. Fa'idha hiya talqafu ma ya'fakun. Fa'idha hiya talqafu ma ya'fakun. Soalan saya kepada tuan-puan. Kita dah belajar ni. Fa'idha, ada iza di sini. Iza faidahnya ada dua. Ada zorfiyah apabila, ada fujaiyah seketika, tiba-tiba. Ulang kaji. Agak-agaknya iza di sini zorfiyah terjemahannya apabila atau fujaiyah. Tulis di ruang komen. Silakan. Puan Dowe, boleh ke selepas fa'il madi digunakan an? Boleh ke selepas fa'il madi digunakan an? Maksudnya selepas an tu fa'il madi macam tu Puan Dowe. Macam mana tu? Kalau selepas an fa'il madi banyak. Banyak. Okey. Sekarang iza lagi. Iza ni kira-kira terjemahannya apabila atau tiba-tiba. Kita dah belajar tu. Zarfiyah ke atau fujaiyah ni faedahnya? Okey. Apa dia? Tiba-tiba. Fa'idha hiya talqafu ma ya'fakun.
Fa'idha hiya talqafu ma ya'fakun. Soalan saya mudah. Tuan Puan menjawab fujaiyah tiba-tiba. Alasannya tuliskan. Saya tak bagi terjemahan. Tapi kenapa Tuan Puan tahu fujaiyah? Cuba jawab dulu. Sila jawab Tuan Puan. Tak ada pun terjemahan saya bagi. Sila tuliskan. Tulis tu. Kenapa confidence menjawab tiba-tiba? Kita dah belajar sebenarnya. Cuma saya nak tanyalah. Silakan. Silakan Tuan Puan. Ma ya'fikun ya. Ma ya'fikun. Bukan ya'fakun. Ya'fikun. Selepasnya ada isi ya, terbaik, hebat, luar biasa. Ada fa Ustaz. Oh ada fa ya. Kalau ada fa, fujaiyah boleh saya. Iya ya, jawapan boleh saya. Okey. Sebab mendadak berlaku. Itulah dia soalan saya, Puan Lam. Dari mana tahu mendadak berlaku tu? Terjemahannya tak ada kan? Tu dia. Sebab selepasnya jumlah ismiyah. Ni sini kan jumlah ismiyah ni. Faiza hiya talqafu ma yufakun. Ini jumlah ismiyah. Tu dia. Kerana dia jumlah ismiyah, maka apa? Maka fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun. Ini adalah fujaiyah. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Boleh ya? Okey tuan puan ya. Fa'idha hiya talqafu ma ya'fakun. Tiba-tiba hiya. Hiya kembali ke mana? Hiya kembali ke mana? Tuliskan. Hiya ni kembali ke mana ni? Faiza hiya talqafu ma ya'fikun. Tiba-tiba dia talqafu, menelan. Ma ya'fikun, apa yang disulapkan. Silakan. Jadi ini Nabi Musa melawan penyihir. Ya, hiya ni kembali ke tongkat lah. Asa. Ya, okey, asa. Asa tu muannas ya, tongkat muannas, okey. Fa iza hiya talqafu ma ya'fikun. Tiba-tiba dia menelan apa yang ditelan, ma ya'fikun, apa yang disulapkan, disihirkan itu. Ditelanlah dengan apa namanya? Tongkat itu berubah jadi ular, dia menelan apa yang disihirkan. Okey ya? Boleh tuan-tuan ya? Mantap ya? Tulis di ruangan komen an masdariyah dan an tafsiriyah. Faham ke tidak? Silakan. An masdariyah dengan an tafsiriyah dah faham ke belum tuan-tuan? Boleh ya? Okey ya? Okey. Faham? Sangat faham. Soalan saya terakhir. Kalau faham, saya bagi soalan terakhir. Bagi soalan satu lagi. Bagi soalan satu lagi. Oke. Innallah, ini dalam surah Al-Baqarah. Ya, innallaha la yastahyi. Ini popular ya. Sebab selalu dijumpai, selalu dibaca imam ni. Yastahyi. Innallaha la yastahyi an yadriba. An yadriba masalan. Soalan saya, an ini masdariyah atau tafsiriyah? Sila jawab tuan-tuan.
Silakan. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqah. Silakan tuan-tuan. An yadriba masalan. An ini masdariyah atau tafsiriyah? Masdariyah atau tafsiriyah? Masdariyah atau tafsiriyah? Masdari. Dari mana kita tahu masdariyahnya? Tuliskan. Dari mana tahu masdariyahnya, tuan? Sebab apa? Ada an juga. Kenapa tak tafsiriyah? Kenapa masdariyah? Kenapa? Kenapa? Tulis silakan. Nah, selepasnya fa'al mudhari'. Selepasnya fa'al mudhari'. Puan Maslina jawab selepasnya fa'al mudhari'. Kurang. Kurang. Selepasnya ada fa'al mudhari' dan dia dalam keadaan mansub. Ini kan mansub. Fa'al mudhari' itu kan asalnya marfu'. Baris depan asalnya. Tapi di sini baris atas yadriba masalan. Ya, membuat permisalan, mendatangkan permisalan. Kenapa dia mansub? Ya sebab an ini. An apa nih? An masdariyah. Oke, boleh ya? Oke. Tak susah mana insya-Allah. Selesai tuan-puannya berkenaan dengan an. Jadi itulah kenapa di dalam kitab ini, kenapa an itu terjemahannya dua. Ada bahawa, ada yaitu. Bahawa tu masdariyah. Yaitu tu tafsiriyah. Okey? Boleh tuan-puannya? Okey. Dah, kita teruskan ya. Baik. La lagi. Kita masuk la lagi. Saya padam ya. Saya padam. Terakhir tuan-puan berkenaan dengan la. Okey. Nah, boleh ya. La. La ada dua pula terjemahan di situ. Ada apa tuan-tuan? Pertama sememangnya. Sememangnya. Yang kedua nescaya atau pasti. Oke, yang pertama sememangnya. Yang kedua, nescaya atau pasti. Oke, baik. Puan Fahriah, Ustaz, seandainya tidak pada harokat, bagaimana kita nak tahu itu masdariyah? Dia tak boleh dipisahkan dari ayat. Puan Fahriah Ajiji. Cuba dipisahkan. Innallaha la yastahi. Sesungguhnya Allah tidak malu. An yadriba masalam ma ba'udatan fama fawqah. An yadriba masalam. Untuk mendatangkan permisalan. Sesungguhnya Allah tidak segan-segan untuk mendatangkan permisalan. Kalau dipisahkan mendatangkan permisalan itu, ayatnya nanti tergantung, tak boleh difahami itu. Nah, boleh Puan Fahriah ya? Oke. Jadi kalau bukan kerana baris, bukan kerana pada harokatnya, kita boleh memahami juga. Sebab itu bahagian daripada induk ayat, bahagian daripada ayat yang sempurnanya. Okey? Boleh? Okey. Boleh Puan Fahriah ya? Okey. Baik. Itu berkenaan dengan an-masdariyah tadilah. An-masdariyah itu dia termasuk pokok dalam ayat. Termasuk inti dalam ayat. Okey. Nah, sekarang lam sememangnya lam nescaya. Nah, tuan-tuan tengok. Nombor 1, lam sememangnya dibuatkan contoh innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Teman tengok ya, innaka laminal mursalin. Nah,
Okey. Boleh? Okey tuan-puan ya. Fokus ya. Tengok betul-betul. Puan Lam, boleh tak kita kata an tu huruf na yang menasukkan fi'il mudhari' selepasnya? Boleh? Puan Lam lam. Puan Lam boleh. Dia fi'il an itu an masdariyah tu begitu. Boleh. Okay. Sekarang fokus ini lagi ya. Innaka laminal mursalin. Nah, tuan-puan tengok. Ini ada akan banyak tuan-puan jumpa nanti. Yang uslubnya macam ni. Apa? Ada inna di pangkal. Sesungguhnya. Okey? Nah, lam itu sememangnya. Sememangnya. Atau ya benar-benar. Tuan-puan tengok ya. Inna itu dia taukid. Taukid. Okey? Inna tu taukid, ya kan? Inna tu kan untuk taukid, untuk penegasan. Sementara lam ini juga taukid. Ni. Juga taukid. Okey? Okey. Lam, ketika tuan-puan jumpa ada lam, dia terletak selepas inna. Okey? Tuan-puan mesti faham. Ini disebut lam muzahlaqah. Apa pula lah ni Ustaz? Lam muzahlaqah. Lamu muzahlaqah. Apa maksud muzahlaqah? Muzahlaqah tu yang digeser. Kalau ada nanti tuan-puan dengar i'rabnya lam muzahlaqah. Muzahlaqah tu yang digeser. Kenapa digeser? Asalnya ini ni di depan. Asalnya lam ni di depan. Tapi kerana ada inna, sama-sama taukid dia, mengalahlah dia. Pergi dia ke tengah. Biar inna tu di depan. Tu maksudnya yang digeser muzahlaqah tu. Okey, boleh tuan-puan ya? Sesungguhnya engkau benar-benar atau sememangnya yang diutus, mursalin. Sesungguhnya engkau ialah utusan, mursalin. Okey ya, innaka laminal mursalin. Sekali lagi saya katakan, kalau tuan-puan jumpa lam, dia satu perkataan, dia terletak setelah inna, lam itu namanya lam muzahlaqah, atau bahasa Melayunya lam yang digeser. Kerana ada dua taukid, tak mungkinlah dua taukid di depan. Makanya digeser dia ke sini. Boleh? Okey tuan-puan ya, namanya lam muzahlaqah. Banyak nama. Ya, macam mana? Memang macam tu ya kan? Okey. Nah, contoh. Banyak nama. Yeah. Okey. Lam yang digeser ya. Nah. Innal insan lafi khusrin. Innal insana lafi khusrin. Tuan-tuan tengok. Innal insana lafi khusrin. Lam di sini lam muzahlaqah, lam yang digeser. Kenapa? Tulis di ruang komen. Itu dia. Ya. Okay. Boleh Puan Azimah ya, Puan Anissa. Betul Puan Anissa. Dia memang taukid di sini. Ini taukid, ini taukid. Okay. Saya hanya nak menunjukkan kepada tuan-puan.
Apa yang boleh kita tunjukkanlah. Tuan-puan nak tulis, tidak tulis, itu tak ada masalah bagi saya. Boleh ya? Silakan. Kenapa ini ialah lam muzahlaqah? Kenapa lamnya disebut lam muzahlaqah? Lam yang digeser. Kenapa? Nah, itu saja alasannya. Tak susah mah. Okey? Kenapa tuan-puan? Sebab ada inna itulah. Sebab ada inna. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Okay. Boleh tuan-puan ya? Okey. Jadi kerana ada dua taukid di sinilah. Nah, itulah. Jadi kalau tuan-puan terbaca nanti lam muzahlaqah. Ni dia makna lam muzahlaqah. Nanti tuan-puan jangan pening pula, apalah lam yang ada setelah inna ni ya? Kita dah belajar. Begitulah kira-kira. Okey ya. Nah, tuliskan di ruang komen. Dah jelas ke belum? Sila tuliskan. Innaka laminal mursalin. Dan banyak lagi ayat-ayat yang akan tuan-puan jumpa. Percayalah dengan saya. Ada. Ini taukid. Ini taukid. Asalnya ini di depan, tapi kerana ada inna mengalah dia ke sinilah pergi. Okey. Boleh tuan-puan ya? Dah jelas ya? Nah. Okey. Insya-Allah ya. Okey. Baik. Innaka laminal mursalin. Innal insana lafi khusrin. Ada lam di situ. Geser tu bahasa Indonesia. Bahasa Malaysia dikedepankan. Boleh juga. Ditolak boleh juga. Digeser, ditolak. Okey? Diketepikan boleh juga. Okey. Wah, boleh Puan Radin ya, insya-Allah. Terima kasih Puan Radin. Nah, setelah ini ada lam terjemahannya nescaya. La terjemahannya nescaya atau pasti. Nah, kalau la terjemahannya nescaya atau pasti, ini adalah lam jawab syarat. Jawab syarat. Jawab syarat. Jadi ada ayat syaratnya, ada jawab syarat. Dalam ayat Al-Quran kita, walau nasya'u. Walau nasya' la tomasna. Ya, la tomasna ala a'yuni. Ala a'yunihi. Oke, fokus tuan-puan ya. Oke. Puan Maslina, inna lebih kuat, maka menggelincirkan lam muzahlaqah ke belakang. Maka menggelincirkan lamnya ke belakang. Oke ya, baik. Kita tengok dalam surah Yasin ya. Walau nasya la tomasna. Ini ayat berapa tuh Pak? Ya, la tomasna. Ayat 67 ya. Oke. Walau nasya. Oke, sekejap ya. Walau nasya la tomasna. La tomasna. Sekejap tuan-puan ya. Walau nasya la tomasna. Oke, surah walau nasya la tomasna. Surah Yasin ayat 66 ya. Yasin ayat 66. Oke, Yasin ayat 66. Oke.
Dia adalah kalau dia nescaya, ini sebagai jawab syarat. Oke, jawab syarat. Nah, syaratnya mana tuan-puan? Walau nasya. Ini syarat nih. Ini perkataan syarat. Dan jikalau. Walau dan jikalau nasya'u, kami menghendaki. Kami menghendaki. La tomasna ala a'yunihim. Ya, baik. La tomasna ala a'yunihim. Ala di sini pasti atau nescaya. La tomasna ala a'yunihim, pasti atau nescaya kami hapuskan ala a'yunihim, penglihatan mereka. Ya, oke, penglihatan mata lah, a'yunihim. Oke, boleh tuan-puan ya? Nah, ini kan syaratnya. Ini jawab syaratnya. Jika kami menghendaki, pasti kami hapuskan penglihatan mata mereka itu. Jika menghendakilah. La tomasna ala a'yunim. Ini sebagai jawab syaratnya. Oke? Boleh tuan-puan ya? Tak susah mana. Yang penting tuan-puan jumpa di awal itu kalimah syarat. Kalimah syarat itu ada banyak lagi. Yang penting tuan-puan nampak, ini bukan lamnya lam taukid atau lam muzahlaqah, bukan. Tapi ini lam sebagai jawab syaratnya. Oke. Boleh ya? Oke tuan-puan ya. Tulis di ruangan komen. Faham ke tak faham? Silakan. Tulis di ruangan komen. Faham ke tak faham? Silakan. Puan Azimah, maaf Ustaz, saya undur diri dulu. Boleh. Silakan. Oke ya? Boleh tuan-puan ya? Ada lam setelah syarat. Mantap? Oke? Oke. Faham tuan-puan ya? Nah, itu saya nak tunjukkan saja kepada tuan-puan berkenaan dengan lam di sini. Ada lam taukid, lam muzahlaqah, ya, ada juga lamnya lam jawab syarat. Oke. Dia sama-sama lam, tapi beza dalam ayat. Oke, baik tuan-puan? Oke, dah. Oke ya. Nah, terakhir lam pula. Terakhir, habis dah hari ini. Selesai sudah. Lam terakhir. Okay. Lam. Nah, lam ini mudah saja, terjemahannya tidak. Oke, lam ini terjemahannya tidak. Nah, lam yang mesti tuan-puan faham, dia sebagai apa namanya? Perkataan yang menjazamkan fa'al mudhari'. Dia menjazamkan fa'al mudhari'. Maka kalau ada fa'al mudhari' selepas lam, ya pasti jazam atau pasti majzum. Oke, boleh tuan-puan ya? Oke, baik. Oke. Oke ya. Ada yang salah apa namanya? Salah ejaan saya ke? Oke. Tersilap, saya mohon maaf tuan-puan ya. Oke, baik. Nah, misalnya ialah lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Oke, lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Mana fa'il mudhari' yang jazam tu? Ini dia. Lam yalid walam yulad. Yalid walam yulad ini jazam. Ini jazam. Kenapa jazam? Lam tu lah.
Soalan saya, apa beza yalid dengan yulad? Tulis di ruangan komen. Sama-sama fa'al mudhari'. Apa beza yalid dengan yulad? Tuliskan. Bolehkah lam taukid tanpa wujud inna? Boleh. Puan Hasniah? Boleh. Biasanya dia bersambung dengan fa'al mudhari'. Okay? Lam yalid wa lam yulad. Apa beza yalid dengan yulad? Apa bezanya tuan? Silakan. Apa bezanya? Tulis di ruangan komen silakan. Lam yalid wa lam yulad. Apa beza yalid dengan yulad? Apa beza yalid dengan yulad? Tu dia. Yalid itu maklum, aktif. Yulad majhul. Tu dia. Boleh? Okay. Yalid maklum, yulad majhul. Makanya lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Maksudnya tidak dilahirkan. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Esa ya? Okey. Maklum majhul. Boleh tuan-puan ya? Inilah contohnya fa'al mudhari' yang majzum tu. Okey. Di dalam kitab kita ada juga alam ahad ilaikum. Kenapa ahad? Ya sebab lam itulah. Okey. Boleh tuan-puan ya? Okey, tulis di ruangan komen. Jelas ke tidak? Tuliskan silakan. Habis sudah perkataan-perkataan yang tidak ada kata dasar. Saya dah tunjukkan kepada tuan-puan semua apa yang ada di dalam kitab tu. Kenapa beza-beza terjemahan? Saya dah tunjukkan. Okey, boleh tuan-puan ya? Okey, baik. Jadi cukup di sini dulu kelas kita pada pagi hari ini. Saya mengucapkan jazakumullahu khairan kathiran atas ikut serta tuan-puan, dan semoga bermanfaat yang kita belajar pada pagi hari ini untuk tuan-puan semua. Sedikit saja kita belajar pagi ini ya, berkenaan dengan an, ada masdariyah, ada tafsiriyah. Kemudian ada lam muzahlaqah, lam yang bergeser sebab ada inna, ada juga lam jawab syarat. Kemudian ada lam yang menjazamkan fa'al mudhari' selepasnya. Okey, boleh ya? Baik. Terima kasih tuan-puan. Semoga semua urusan tuan-puan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan belajar bahasa Arab memerlukan masa yang panjang. Memahami ayat-ayat Al-Quran, kena rajin-rajin membacalah. Baca tafsir, lihat syarahan syekh, kan? Ini cuma usaha kita untuk melihat ayat-ayat. Betapa indahnya ayat-ayat Al-Quran, tuan-tuan. Semua ada sebab. Ya, semua ada sebabnya. Kenapa dia baris atas? Kenapa ini baris mati? Kenapa ini mesti ada ini, itu? Ada semua alasannya. Itulah dalam bahasa Arab tu. Baik, terima kasih banyak, dan kita jumpa lagi minggu hadapan, InsyaAllah. Saya mohon maaf kalau ada kekeliruan, kesalahan, menyinggung hati perasaan tuan-puan ya. Dan salam Jumaah Mubarakah. Saya tutup kelas kita pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita jumpa lagi tuan-puan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.